Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin kongsikan ada 10 menu yang mengandungi daging babi yang biasa yang boleh didapati di Malaysia ini. Berasaskan apa yang telah saya buat kajian ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Ada 10 menu yang ingin saya kongsikan. Semua orang tahu bahawa dalam Islam ni Allah telah mengharamkan daging babi ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang mana Allah sebutkan hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah telah mengharamkan ke atas kita ini yang pertama adalah mait sebangkai dan juga waddamu dan juga darah, termasuklah Allah sebutkan damu khinzir, daging babi ini. Cuma bagaimana kita nak mengetahui dari sudut tulisan, dari sudut menu yang ditulis, kebiasaannya yang ditulis dalam restoran atau juga ke dalam produk dan juga sebagainya. Menu yang pertama yang akan ditulis semua orang tahu tentang pork. Pork ini adalah yang paling kerap digunakan dalam menu dan juga mudah untuk kita cari di restoran-restoran di Malaysia ini. Kalau restoran yang taklah dia akan tulis sebagai pork meat dan juga daging babi ini ya. Yang ni rasa memang senang untuk kita tahu bila ada tulisan pork, P-O-R-K, pork inilah daging babi ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menu dalam bak kutih ya. Bak kutih, kalau kita pergi ke restoran yang biasa tulis bak kutih, memang kebiasaannya akan ada jual babi ini ya. Sebab bak ini adalah bak kutih, maksudnya adalah teh tulang babi. Teh tulang babi. Bak tu di-refer kepada daging babi yang biasa dalam tulisan Cina. Jadi sebab tu dalam persegi halal, walaupun bak kutih ni hanya rempah saja, tapi tulis bak kutih tidak layak diberikan segi halal itu ya. Itu disebut sebagai bak kutih ya. Yang keduanya adalah menu yang akan ada tulis bacon. Bacon ialah satu yang dianggap sebagai hirisan daging babi yang disalai. Yang menjadi kegemaran ialah kalau kita lihat di sebelah barat, banyak yang kata daging babi yang disalai ini disebut sebagai bacon. Oleh kerana itu banyak kalau kita lihat di mereka ini letakkan bersama dengan sandwich juga letakkan juga waktu nak breakfast. Jadi kalau kata kebiasaan orang Islam yang pergi ke luar negara, kalau yang ada sandwich tu kena berhati-hati sebab dia juga disebut sebagai bacon. Bacon ini dikaitkan dengan daging babi yang disalai ya. Termasuk jugalah kalau kita pergi ke restoran-restoran makanan segera di luar negara, biasa dia akan sebut sebagai bacon untuk diletakkan juga dalam sandwich ya. Yang keempatlah swine. Swine ini adalah istilah lain yang dipanggil kepada istilah babi ni. Juga kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai khinzir, tapi dalam hal ini saya kena sebut juga istilah babi sebab babi adalah dalam bahasa Melayu dalam bahasa Melayu. Kalau kata khinzir barulah dalam bahasa Arab ya. Kalau sebut khinzir ni dia tak rasa babi sangat. Sebab tu saya kena kekalkan dengan istilah nama babi ini. Dan juga dalam bahasa Inggeris cukup banyak. Ada yang disebut sebagai 33 istilah babi dalam bahasa Inggeris ini. Cuma untuk kali ini saya nak kaitkan untuk yang dikaitkan dengan menu saja, menu makanan yang biasa yang ada di Malaysia ini. Baik. Kalau dikaitkan dengan swan tadi, termasuklah juga hog dan juga pig. Itu adalah yang sebelum dijadikan menu ya. Kemudian kita lihat cha siao. Cha siao. Kalau sebutan saya tak betul, mungkin kena rujuk orang yang memang fasih berbahasa Cina ni. Tapi dalam apa yang saya baca disebut sebagai cha siu. Cha siu juga cha siao. Siu ini adalah asal perkataan daripada Cina yang merujuk kepada daging babi panggang yang dibuat secara barbecue. Daging babi panggang yang dibuat secara barbecue. Biasanya cha siu ini akan agak berwarna macam merah, kemerah-merahan sikitlah, atau juga merah muda ya. Jadi kalau kita nak tengok yang jenis barbecue yang merah muda ni, kena tanya betul-betul sama ada ianya datang daripada daging biasa atau juga daging babi ya. Kemudian yang keenamnya adalah cunyuk. Disebut sebagai cunyuk ya. Kemudian ini juga hidangan-hidangan yang makanan orang Cina yang dipanggil sebagai cunyuk ini.
Jadi kalau kata yang duk sukakan makanan-makanan Cina ni, Chinese food ini, berhati-hati dengan istilah nama ni. Walaupun kita lihat ada nama-nama yang bukan asalnya juga nama babi. Contohnya lah sekarang ni sebagai disebut sebagai bak kutih ke, cunyuk juga, atau juga char siu. Walaupun dikata bukan babi, tapi namanya itu telah dikaitkan dengan nama babi. So menu-menu ini tidak dibenarkan untuk kita orang Islam yang nak makan. Sebab tu kita jangan rasa terkeliru dengan nama-nama ni, ya. Baik, yang ketujuh ialah disebut sebagai yakibuta. Ya, yakibuta inilah adalah istilah potongan daging babi dalam istilah bahasa Jepun yang biasanya juga digunakan bersama dengan ramen. Ya, itu disebut sebagai yakibuta. Ya, oleh kerana itu, kita yang biasa duk pergi berkunjung ke restoran Jepun kena berhati-hatilah. Ya, baik. Jangan kita duk main bedal sajalah. Yang ke-8 ialah disebut sebagai diwiji. Diwiji ke diwiji lah. Tapi istilah yang peminat-peminat kepada makanan Korea ni. Kepada orang yang minat dengan menu Korea, kena pastikan anda tahu makna yang disebut sebagai diwiji ni. Kan? Diwiji ni, ya. Jadi biasanya menu ini adalah seperti menu kalau kata bulgogi ke, atau juga galbi. Ni adalah makanan Korea. Sebab sekarang banyak makanan Korea yang telah masuk ke Malaysia. Ada yang halal, ada yang tak halal. So kita kena cari makanan-makanan yang tiada tulis menu-menu ini, ya. Baik. Yang seterusnya disebut sebagai tonkatsu. Tonkatsu ni berasal juga perkataan Jepun yang bermaksud tulang babi. Ya? Tonkatsu adalah maksud tulang babi. Biasanya juga dijadikan kuah ramen. Ya? Kuah ramen. Jadi kepada orang yang minat masuk makanan di restoran Jepun yang minat ramen ini, kena lihat juga jangan ada yang ditulis sebagai tonkatsu ni, ya. Yang ke-10 adalah ham. Ham lah kita pergi hamburger, kan, dan juga kalau kata orang yang menggunakan istilah ham ini, jangan gunakan istilah ham lah. Ham juga dirujuk kepada peha babi, kan, peha babi yang dihiris, ya. Hirisan dengan daging babi ini yang kebiasaannya diambil daripada bentuk peha ni, ya. So dalam hal ini kita kena tahu istilah daging babi ini, istilah yang banyak digunakan dalam menu. Itu belum lagi kita bincang istilah-istilah daging babi dalam perubatan, dalam kosmetik, yang itu kita akan untuk siri-siri yang lain. Ini hanya untuk fokus kepada menu-menu yang mengandungi menu daging babi dalam makanan. Oleh kerana itu, kita sebagai seorang pengguna yang minat nak makan harus boleh. Cuma kita kena ketahuilah bahawa istilah-istilah yang dikaitkan dengan babi ini, juga yang paling utama, carilah yang ada logo halal. Yang ada logo halal itulah yang seharusnya kita kena masuk, kita kena makan. Yang lain kalau kata was-was, tinggalkan. Apatah lagi dengan nama-nama ini. Sebab kita kena faham bahawa babi istilah bahasa Melayu, khinzir istilah bahasa Arab, juga nama-nama yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang kita tak tahu dia merupakan benda yang diharamkan sebagaimana yang telah Allah perintahkan, yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang saya bacakan tadi. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.